Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Dan terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan saya Syafiq Kaisak bersiaran secara langsung dari studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media sehingga jam 10 ini pastinya di TV1. Juga anda boleh saksikan kami melalui MyTV1, 2, 3 dan juga aplikasi RTM Klik. Okey, hari ini Terence, Jumaat yang barakah ini kita nak mulakan terlebih dahulu dengan perkongsian berita-berita menarik sepanjang semalam. Kita mulakan terlebih dahulu dengan ini berkaitan dengan pembatalan enakmen. Persoalan berbangkit sedang diteliti. Jadi persoalan berbangkit berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan sedang diteliti Jawatankuasa Khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam yang ditubuhkan Ogos tahun lepas. Jadi semua pihak diminta untuk bertenang, tidak menimbulkan kekecohan sementara menantikan cadangan jawatan kuasa berkenaan. Dan yang penting, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah selaku pengerusi MKI menyeru semua pihak termasuk pakar perundangan untuk membantu jawatan kuasa berkenaan dengan memberi syur berilmiah. Berilmiah tu kata kuncinya. Sebenarnya bukan saja undang-undang syariah tapi juga undang-undang berkaitan dengan tanah, undang-undang berkaitan dengan kerja raya, kerajaan negeri dan juga kerajaan dan perumahan tempatan adalah di bawah DUN ataupun kuasa negeri. Namun sebarang enactment yang dikuatkuasakan tidak boleh bercanggah ataupun melebihi peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan adalah undang-undang yang merupakan undang-undang mutlak negara yang pertama, iaitu keluhuran perlembagaan yang kita sambut dan raikan melalui rukun negara yang kita lafazkan. Jadi itu adalah penting dalam konteks perundangan di Malaysia. Kita ada undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri. Namun undang-undang persekutuan melibatkan perlembagaan adalah merupakan yang ulung. Ya, jadi sebab itulah kita perlu memahami sebenarnya setiap intipati sebelum membuat kesimpulan terburu-buru. Jadi seperti isu ini, faham dulu apakah sebenarnya konteks ataupun apakah sebenarnya yang telah pun digugurkan daripada enactment tersebut sebelum membuat sebarang spekulasi dan juga membuat sebarang posting di media sosial dan akhirnya tular dan akan membuat kekecohan sebenarnya. Kita sudah ada kenyataan daripada Ketua Hakim Negara, bahkan kita sudah ada kenyataan diraja dikeluarkan oleh Sultan Selangor sendiri. Jadi kita amati kedua-duanya. Tidak perlulah kita dengar jawapan-jawapan daripada media sosial, daripada siapa saja, tidak kira parti mana sekalipun. Yang penting kita mempunyai undang-undang di negara ini dan kita perlu ikut dengan teliti apakah peruntukan setiap satu dan ia mudah difahami sebenarnya. Hanya konteks daripada Ketua Hakim Negara dan juga Sultan Selangor yang boleh kita angkat untuk memahami dengan lebih lanjut topik. Jadi jangan dipolitikkan isu ini. Tapi ini satu berita gembira Terence lepas ini berkaitan dengan beras putih Malaysia Madani dijangka dipasarkan bermula 1 Mac 2024. Jadi selepas ini tiada lagi kategori beras putih tempatan dan beras putih import. Jadi beras putih Malaysia Madani sebagai kategori tunggal. Jadi pemain industri beras diberi tempoh mulai 19 Februari sehingga 1 Mac 2024 untuk menjual semua beras dalam pembungkusan lama sehingga stok habis dan label dan juga pembungkusan kambing beras perlu mengikut ketetapan baru mulai 1 Mac 2024. Jadi yang pentingnya harga. 1 kilo RM3.50, 5 kilo RM15.50, 10 kilo RM30. Namun ia masih lagi belum diputuskan di peringkat Parlimen dan adalah inisiatif pribadi di bawah Jawatankuasa Pengelola. Jadi perlu dibahaskan di Parlimen terlebih dahulu, namun ini adalah yang akan dipasarkan bermula 1 hari bulan Mac 2024. Ini pula berkaitan dengan hari ulang tahun ke-19 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia semalam bertemakan Maritim Perkasa Melestarikan Madani. Jadi tanggungjawab sebaiknya dalam menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan perairan negara sejak ditubuhkan 19 tahun yang lalu. Di semalam juga kita boleh menyaksikan Maritim Malaysia akan menerima OPV2 dan OPV3 bagi memperkesa aktiviti rondaan di kawasan perairan negara.
Baik, seterusnya kita melangkah ke berita ekonomi sedikit di mana ringgit ditutup mengukuh semula menjelang pengumuman KDNK suku keempat. Ringgit kembali mengukuh berbanding dolar Amerika pada akhir sesi urus jaga Khamis dan menjelang pengumuman keluaran dalam negara kasar suku keempat esok menurut penganalisis. Pada pukul 6 petang semalam ringgit meningkat ke paras 4.78 berbanding dolar pada kadar 4.7845 dicatatkan kemarin dulu. Jadi ini adalah suatu berita baik sebenarnya. Dan ringgit ditutup rendah untuk beberapa lama namun kini ditutup tinggi semula, dan apabila kadar faedah mungkin diturunkan di peringkat Amerika Syarikat sendiri, kita akan lihat bahawa ringgit akan mengukuh semula. Interest rate cut ataupun pengurangan kadar faedah oleh Fed akan diumumkan pada sesi perjumpaan Fed yang seterusnya. Jadi kita nantikan berita baik itu juga kerana dia juga akan memberi kesan kepada OPR tempatan. Sedikit kita nak menyentuh mengenai sukan. Ini pula berkaitan dengan prestasi Harimau Malaya. Kini di tangga ke-132 dunia. Jadi skuad kita dengan pungutan mata 1110.17 mata. Jadi ini berdasarkan kemas kini daripada FIFA di mana skuad bimbingan Kim Pangun jatuh 2 anak tangga. Ya, kita nantikan mereka bangkit semula dalam perlawanan-perlawanan antarabangsa yang seterusnya. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Harimau Malaya kita. Baik, dengan itu kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Salam Pagi Malaysia.